ada soalan, adakah segala perkara yang diberikan oleh Datuk Zahid kepada Datuk Seri Najib merupakan dendam kesumat apabila Datuk Zahid dahulu pernah menjadi Timbalan Perdana Menteri pada era pemerintahan BN yang lepas, tetapi Datuk Seri Najib telah memberikan satu kebebasan untuk Datuk Hussein Tan Sri Hussein Onn kan, dia beri untuk Menteri Perkara khas. So dia tak beri kepada, padahal Timbalan Perdana Menteri adalah Datuk Zahid. Oh, ni bukan Hussein. Datuk Isyamuddin. So adakah ini adalah dendam kesumat daripada Datuk Zahid? Kerana kita nampak sepatutnya Timbalan Perdana Menteri ni adalah orang yang kedua paling berkuasa kat Malaysia. Tak. Dia saya tak nampak pasal dendam kesumat. Ini kena betul. Yang betul kita kena cakap betul. Sebenarnya ketika Datuk Seri Najib mengambil keputusan untuk melantik Datuk Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri, masa tu Isyamuddin mengajuk dan nak letak jawatan bagailah. Itulah sebabnya Datuk Najib terpaksa bagi dia jawatan tambahan. Dia dah jadi menteri apa masa tu Menteri Pertahanan kan. Datuk Najib terpaksa bagi dia jawatan Menteri Tugas-Tugas Khas yang berpangkalan di Jabatan Perdana Menteri. Untuk dia supaya dia tak lari daripada perjuangan lah. Maknanya dia masih terus. Saya tak nampak apa yang Datuk Zahid lakukan pada Datuk Najib ni lebih kepada hasad dengki ataupun dendam. Saya rasa tak ada apa pun yang dia nak dendam dengan Datuk Najib. Tapi ini lebih kepada cita-cita dia nak jadi Perdana Menteri. Masa Datuk Najib lantik dia jadi Timbalan Perdana Menteri dulu, dia ada menghadap Tun Mahathir. Masa tu Tun Mahathir dah jadi musuh kita. Dan ketika itu dia beritahu dengan Tun Mahathir, I will make sure that Najib will be out from office. Itu ayat dia ketika tu. Jadi memang dah daripada awal tu ada sedikit, dia dah tanam cita-cita dia nak jadi Perdana Menteri. Jadi sekarang ni dia dah jadi Presiden UMNO, mestilah dia ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Itu hak dia. Cuma masalah dia, kalau dia fikir dia ukur baju di badan dia. Kalau dia ukur baju di badan dia, dia sudah pasti boleh menilai hari ni rakyat kat bawah tidak yakin pada dia. Itu sebab kita kena ada tokoh yang lebih diyakini oleh rakyat untuk menjadi calon Perdana Menteri Barisan Nasional. Okey, katalah orang nak kata Datuk Najib tak bersih. Tapi kalau tanya dengan saya secara peribadi, siapa juga yang didakwa di dalam era pemerintahan Pakatan Harapan, sewajarnya semua kes ke atas mereka ni digugurkan. Kerana kes ke atas mereka ni memang berniat jahat, malicious prosecution, berniat ni apa yang dipanggil sebagai pendakwaan terpilih, kan? Iaitu sesuatu yang berlaku selepas ketua Komunis Melaya punya peguam dan juga Lim Guan Eng punya peguam dilantik menjadi peguam negara. Dan kita pun boleh lihat hari ini bagaimana ketua hakim negara yang dilantik selepas pelantikan Tommy Thomas, ketua hakim negara dilantik oleh Mahathir ialah Richard Malanjun. Dan kita tengok Tan Sri Richard Malanjun, sebaik saja dia berhenti bersara, dia diberi tempat di dalam kumpulan Berjaya. Yang kita tahu kumpulan Berjaya ni Vincent Tan punya. Vincent Tan baik dengan Tun Mahathir, kroni rapat Tun Mahathir. Dan baru-baru ni ketika pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Sabah, kita tengok Richard Malanjun naik satu pentas dengan DAP untuk berkempen untuk calon warisan. So itu pun kita dah boleh nampak dah bagaimana orang ini yang memutuskan siapa menjadi hakim. Itu sebab hakim dalam kes Datuk Najib ni kita tengok sepatutnya Hakim Sofian menjadi hakim, tetapi
Sebaik saja Richard Malanjun dilantik menjadi Ketua Hakim Negara, dia telah singkirkan Hakim Sophian, digantikan dengan Nazlan. Nazlan seorang junior judge, tiba-tiba daripada mahkamah komersial dan tidak ada pengalaman langsung untuk handle kes jenayah, tiba-tiba diangkat menjadi hakim untuk handle satu kes berprofil tinggi yang mana ianya dari sudut jenayah. Dia langsung tak ada experience. So daripada situ pun kita boleh nampak bagaimana haywire-nya sistem perundangan kita zaman Tun Mahathir, dan hari ini pun dah lebih kurang sama je. Ketua Hakim Negara yang baru pun masih lagi Ketua Hakim Negara yang dilantik oleh Mahathir. Ketua Polis Negara pun masih lagi Ketua Polis Negara yang dilantik oleh Mahathir. Jadi bagi saya, Datuk Najib sepatutnya kes ke atas dia ni semua digugurkan. Bagaimana Tommy Thomas dulu boleh menganggap pendakwaan ke atas Lim Guan Eng adalah political prosecution, maka sewajarnya kalau dia boleh lepaskan Siva Rasa Rasya, dia boleh lepaskan Eric Paulson, dia boleh lepaskan Hasan Karim, Tien Chua, Fizi Ramli, ramai lagi Pang Lekun. Kalau dia boleh lepaskan semua ni, apa salahnya hari ni Perikatan Nasional sudah memerintah sewajarnya pendakwaan terpilih ke atas pemimpin Barisan Nasional semuanya digugurkan. Betul tak? Jadi kalaulah Datuk Najib tidak ada kes ini, maka sememangnya beliaulah ikon yang terbaik kita ketengahkan sebagai calon Perdana Menteri. Jadi sekarang ni kita kena terpaksa, dah tak boleh nak buat apa. Kita dah cakap jangan berkawan dengan syaitan, kan? Jangan percaya dengan Muhyiddin. Dia ni hanya baruah kepada Mahathir. Tapi mereka masih meneruskan. Jadi akibat dia hari ni kita terpaksa tunggu Datuk Najib selesai kes di mahkamah, baru kita boleh angkat dia sebagai pengurusi Barisan Nasional. Tapi kalau kita tengok pembangkang, kita tengok Pakatan Harapan, Anwar ni dah keluar video. Dah keluar video. Azmin pun dah keluar video. Masih diangkat menjadi Timbalan Perdana Menteri. Anwar ni dah didapati bersalah di mahkamah paling tinggi dalam negara, Mahkamah Persekutuan. Tapi masih diangkat menjadi calon Perdana Menteri. Jadi ahli parlimen. Masih lagi dikekalkan ketika dia dalam penjara, masih lagi ketua umum. Jadi apa salahnya kalau Datuk Najib diangkat menjadi pengurusi BN dan sekaligus menjadi calon Perdana Menteri kita? Kalau tak boleh calon Datuk Najib pun, kita ada tokoh lain. Kita ada orang macam Datuk Seri Muhammad Hassan. UMNO tak pernah ketandusan macam yang KJ cakap. Dia kata UMNO tidak ada calon yang lebih credibility daripada Muhyiddin. Mak Hassan jauh lebih baik lah. Kurang-kurang dia tak main bini orang. Minta maaf cakap ni betul ni, kan? Belum jumpa lagi ada orang, suami orang pergi buat SD, mengatakan isteri dia ada hubungan, ada transaksi wang berjuta-juta ringgit dibayar kepada Nikaji. Tak ada, bro. Boleh panggil bro, Tak ada. Tapi ini reality. Jadi persoalan saya, dalam keadaan hari ini rakyat tidak percaya. Dan rakyat dah bagi peluang. Lepas dia naik, apa dia buat? Dia bawa fail 87 pertuduhan dia tu pergi menghadap Mahathir. Yang ada Mukris tulis tu betul. Malu kita tahu. Presiden UMNO pergi jumpa Mahathir, pergi jumpa musuh kita. Kita menang 54 kursi, dia pergi jumpa musuh kita yang hanya ada 13 kursi. Minta tolong nak lepaskan kes 87 pertuduhan. Orang lain ada kes. Datuk Najib ada kes. Kunan ada kes. Tapi ada dia orang tunduk tak? Tak ada. Dia orang lawan. So memang Datuk menyatakan yang perjuangan Datuk Zahid ni adalah untuk perjuangan melepaskan diri daripada... Ini masalah dia. Betul tak? Saya cakap terus terang, saya tidak ada masalah orang yang kena dakwa zaman kita tidak lagi dalam kerajaan, musuh kita dakwa. Saya tak ada masalah mereka ni kita angkat menjadi pemimpin. Tak ada masalah.
Tetapi jangan tunduk dengan musuh kerana kes tersebut. Bung Mokhtar tak tunduk dengan musuh, dia lawan. Okey. Saya tak ada masalah dengan Bung. Kan? Tapi kalau ada kes, kerana kes itu dia tunduk dengan musuh, musuh nak jawatan Perdana Menteri, dia ada 43 kerusi. Zahid ada 43 kerusi. Campur dengan Tanjung Piai. Dia boleh bagi yang ada cuma 7 kerusi. Buang Syahrudin, tinggal 6 kerusi je yang betul-betul tiket PPBM yang menang. Dan menyokong Muhyiddin.